Syed Abdul Kadir, Presiden PMIUM, Naib Presiden Gamis, dan juga pengurusi GM13, Datuk Sekden Dr. Nazri dan Sahabat Saudara Syukuri Razak, teman-teman mahasiswa sekalian. Pembukaan mengenai soalan moderator yang diajukan pada saya, apa mudah yang saya ringkaskan dalam dikata situasi mahasiswa sekarang. Saya nak ringkaskan situasi mahasiswa sekarang berada dalam keadaan kebingungan, bingung dengan apa yang sedang berlaku dalam negara. Pertama, saya sendiri disebut tadi peristiwa di UPSI yang kita rasakan tindakan profesional polis yang di luar jangka. Student hanya berkumpul untuk bela, bukan hantar memo apa. Tengah-tengah malam kita tahu kan, orang buat tahun baru ni, sambut tahun baru macam-macam jenis. Ada yang pergi tengok bunga api, ada yang buat macam-macam perkara lah kan, kat datang mereka ke, kat mana ke. Kita ni kawan-kawan nak sambut tahun baru, nak solidariti untuk anda mati di UPSI. Tujuannya adalah untuk kita nyatakan solidariti, hanya itu. Kita tengok terkejut bila polis tak kurang 100 orang polis yang berkumpul depan UPSI. Itu yang kita kata bingung. Pertama. Yang kedua, lepas dah kena belasah habis tu, kita buatlah satu besar untuk bawa agenda PKPTN, yang mana dalam sebelumnya ada 10 agenda. Hentikan rasuah, lawan penipuan, bersihkan pilihan raya, kos perumahan murah, gaji minima. Yang kita rasa mahasiswa tengok isu-isu ni adalah isu teras di kalangan rakyat. So kita ambil satu je daripada 10, buat himpunan masuk PKPTN 14 April. Pun kita bingung. Sebab apa? 3 orang kena gantung. Di UM 3 orang. Yang Adam tadi tu dah selesai kes dia, digantung dah 3 semester selepas bicara. Kononnya didakwa atas tuduhan memalukan universiti, menggugat keterangan awam. Tuduhan sama juga yang dilakukan pada saya, Adam Syahid Zaini, Haziq Abdul Aziz di UM, 3 orang, kami bertiga. Tuduhan yang sama, sebiji macam Adam, digantung. Cantik sikit barangkali UM ni digantung 1 semester je. UM Kalau UIA habis. UIA tak gantung. Habis terus. Tak gantung. UIA pensyarah pun dia buat. UIA tak gantung kan. Okey. 3 orang digantung. Yang confirmnya PKPTN memang kena potong lah. Direct kena potong lah, sebab kita minta masuk PKPTN. Dia pun potong terus lah PKPTN. Kita kata tak apa, kita sebab sendiri, kerja sendiri, sambil-sambil belajar. Lepas tu tak cukup lagi, Khalid Ismat pula rupanya dipanggil juga di UiTM. Sama, 3 semester juga sama macam Adam Majid. Mungkin yelah, dia tak boleh lebih pada UPSI dan tak boleh kurang pada UM UiTM kan, Lubuk. So kena banyak juga lah, 3 dia bagi kat Khalid Ismat. Digantung lagi. Kemudian lepas pada kes Khalid tu, kita dengar pula perbicaraan kes UKN4, yang mana mahasiswa menang lawan dengan Nauku. Bila menang lawan Nauku, rupa-rupanya dah tu kerajaan nak rayu balik kes tu. Baru-baru ni lah. Tak termasuk saya. Tak termasuk. Bukan kerajaan lagi kan? Lain. Biasa je moderator nak tanya dulu. Kawan-kawan kena tahu dan kena sedar. Ni sabutan. Jadi kena sedar, lepas kita menang, dalam proses kerajaan nak rayu, kerajaan telah umumkan pindaan Auku. Mansurkan Seksyen 15 lah, sekian, membenarkan suatu politik. Yang kes UKM4 ni kawan dah tahu, kes ni kes politik lah. Turun kempen di Hulu Selangor. Kita rasa bingung. Kerajaan kata dah pindah, tapi dalam masa sama kabinet kita nak rayu kes ni, nak lawan juga dengan masalah. Akhirnya Mahkamah Rayuan menolak setelah dibuat pendengaran.
Yang terbaru pula kes Omar, saudara Omar Azmi, Datuk Saifuddin, kita tahulah pendirian dia tetap berbeza. Kes Omar, Datuk pendirian memang tak patut bawa ke sampai ke mahkamah. Tapi kita bingung, apa kes sampai di BKL kena bawa ke mahkamah kes ni, kena dakwa juga Omar. Jadi sekali tengok tak dalam YouTube apa Omar buat? Hidup rakam handset je, rakam gambar. Omar ni first time datang demo tu. First time datang demo dekat himpunan masa BKL tu lah, duduk kampung kita orang. Muka otak-otak ni semua tak kena. Dia yang kena berjaga. Dia yang rasa berjaga 3 hari. Kami pula rasa bingung apa yang berlaku. Dalam masa sama juga ada lagi 2-3 kes. Contohnya Izwan di Unimed yang kena gantung 66 hari. Sebab apa? Buat sidang media, lancarkan wash the team di Utara. Nak lancarkan gerakan untuk gempur PRU 13. Dia lancarkan wash the team, kena gantung juga. Baru ni Mahkamah Tinggi dah buat keputusan, kita menang. Rupanya Izwan kata tak lagi rupanya. Pasal 3,000 yang mahkamah putuskan Unimed kena bayar dekat dia, dan gantung tu ditarik balik. Rupanya tak bayar 3,000 tu sebab universiti Unimed dalam proses tengah merayu nak bawa lagi kes tu ke peringkat rayuan. Ini yang membingungkan mahasiswa, dan inilah situasi mahasiswa yang akhirnya kami rasa kami kena buka ruang baru untuk mahasiswa lebih cergas dan aktif dalam situasi semasa, termasuklah yang kita gariskan hari ini. Kita cadang sebelum ni kita bincang-bincang nak bawa agenda untuk PRU, tak terkeluar pun agenda untuk bertanding PRU. Tapi akhir-akhir ini memang kita dah letak satu objektif utama, mahasiswa perlu gempur PRU. Dengan kita masuk PRU, cuma kita belum buat sidang media lagi lah, tanding kuasa semua dalam proses pembincangan akhir. Dan mungkin malam ni kalau Datuk On bagi kemeluk, kita tanding, kita lawan. Sedia kan? Terima kasih kepada panel. Pertama itu kepada panel yang kedua Saudara Syukri. Ya, kita lihat kalau kita lihat gerakan mahasiswa ini banyak terlibat dengan benda-benda yang kita katakan politik dalam negara kita, lawan kerajaan dan seumpamanya. Kenapa lawan kerajaan sahaja kan? Baik. Jadi dengan terbaru pula kan pindaan AUKU dan juga pengumuman daripada pengajian tinggi, Menteri Pengajian Tinggi, mahasiswa boleh bertanding dan seumpamanya. Mungkin Saudara Syukri boleh ulas ataupun komen sikit, kita katakan sebagai peranan mahasiswa dalam politik negara kita. Sejauh mana peranan mahasiswa boleh memberi kesan yang baik pada politik negara kita? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam. Yang saya hormati lagi saya segani barisan panelis jemputan pada malam ini, Dr. Mazhar Malik, Datuk Saifuddin Abdullah, Saudara Safwan, dan tak dilupakan saudara moderator Syis, rakan-rakan adik-adik teman mahasiswa, mahasiswi, ibu ayah yang datang pada malam ini, yang saya rasa nak beri sokongan kepada anak muda mahasiswa, rakan-rakan NGO, aktivis rakyat yang ada pada malam ini. Pertama, saya rasa agak kerdil untuk bercakap dari sisi dua orang yang hebat ni berkaitan pengajian tinggi, berkaitan satu kompartmen yang penting dalam negara kita, iaitu universiti, berkaitan tentang benda yang tak kurang remeh dalam negara kita, iaitu tentang kemahasiswaan. Benda-benda ni benda-benda yang kritikal, yang sebenarnya tak boleh dipandang remeh dan tak boleh diperendahkan. Maka yang selayaknya untuk bercakap tentang benda ni tentulah orang-orang yang ada otoriti, macam dua orang di sebelah saya ni, yang lebih faham kehendak negara, yang lebih faham ke mana hala tuju pendidikan tinggi negara. Tapi saya rasa dari kacamata anak muda, daripada kacamata mahasiswa, tak salah untuk kita beri pandangan, kritikan dan juga lontaran-lontaran ide baru yang kalau berguna, kerajaan boleh ambil pakai dan ahli akademik boleh timbang tara sama dia bersifat fungsional kepada pengajian tinggi negara, ataupun kalau rasa dia tidak membawa impak yang besar, boleh disimpan sebagai salah satu idea yang benar lahir daripada anak muda. Baik, itu awal daripada saya. Apa yang diceritakan oleh saudara Safwan tadi, sebenarnya ia bukanlah perkara yang tiba-tiba muncul dari langit. Ia
hanyalah cabang-cabang masalah yang datang daripada tunjang yang dah rosak. Tunjang yang dah rosak ini bagi saya ialah satu sistem tata kelola yang tak betul, ataupun bukan yang tak betul, yang kurang tepat pelaksanaan. Yang bagi saya pada dasarnya, dasar pengajian tinggi itu, pelan pengajian tinggi itu yang dah ada dalam negara kita, sama ada pelan itu bermasalah ataupun pelaksanaannya bermasalah. Dan saya lihat daripada pelaksanaan polisi, pelaksanaan dasar yang bermasalah inilah yang menyebabkan mahasiswa menjadi mangsa. Mahasiswa bukan robot yang boleh dihantar ke dalam kilang dan keluar ikut apa yang kehendak negara. Mahasiswa bukan mesin yang boleh disetting. Kalau plan strategik kata mahasiswa perlu keluar macam ni, mahasiswa akan keluar macam tu. Bukan. Mahasiswa ni dia ada idea pandang, dia manusia dan anak muda yang akan respon kepada sistem, yang akan respon kepada dasar. Kalau dasar negara itu dilihat tak betul, maka mahasiswa akan respon. Kalau polisi negara itu dilihat tak kena kepada kehendak sebenar anak muda, maka mahasiswa akan respon. Dan respon-respon itu telah dipamerkan oleh mahasiswa dalam aksi-aksi kemahasiswaan yang berlangsung sepanjang bukan tahun 2010, 2005. Apa yang mahasiswa tak pernah buat? Kita boleh buka sejarah. Semua mahasiswa pernah buat. Bertumbuk pernah. Bertumbuk pun pernah. Apa lagi? Berbaring depan parlimen pernah. Dipukul selalu. Itu benda-benda yang dah mahasiswa buat. Apa benda? Bagi orang yang dangkal perbalahannya, pernikahannya, dia akan melihat, oh ini tindakan peramatan. Ini dilihat golongan-golongan yang tak sabar. Tapi bagi kita yang sepatutnya melihat benda ni secara dasar, apakah benda ni tiba-tiba turun dari langit, golongan yang tak puas hati mengamuk? Bukan. Dia ada punca. Dan punca inilah yang perlu kita nilai, sama ada perlu perubahan yang besar ataupun ia perlu ditambah nilai. Baik. Peranan mahasiswa dalam Malaysia pada hari ini, bagi saya petik ada satu pandangan daripada ahli akademik Eropah. Dia kata gerakan rakyat ini, social movement ini ataupun political movement ini, dia berkembang. Dia bermula daripada expressive movement yang sentiasa respon pada isu. Ada isu dia respon tanpa dasar. Yang kedua dia general movement, dia dah up sikit, dia jadi general movement. Yang dia dah ada, dia pandang ini ada masalah, tapi dia tak pergi kepada penyelesaian. Dan yang ketiga di tahap evolusi yang terbaik. Apa dia? Specific movement. Dan saya rasa inilah tahap gerakan mahasiswa. Sepatutnya setelah apa yang pengalaman mahasiswa lalui, maka dah sampai tahapnya mahasiswa ni pergi kepada specific movement. Apa dia specific movement? Ini adalah gerakan yang dia tahu akan masalah, dia tahu di mana punca masalah dia, dan dia tahu di mana nak selesaikan masalahnya, dan dia bekalkan alternatif penyelesaian pada masalah-masalah yang berlaku. Dan saya rasa mahasiswa perlu fikirkan inilah peranan yang perlu mahasiswa buat dalam negara kita. Okey, masalahnya ada pada universiti. Apa masalahnya? Mungkin dasar tak betul. Apa bukti dasar tak betul? Masih ada AUKU. Satu, okey. Lagi, apa yang masalahnya? Pelan strategik pengajian tinggi negara tahun 2007. Saya tak kata pelan ni tak bagus, tapi mungkin ada perlu ditambah nilai sampai mahasiswa yang keluar jadi robot. Saya bagi tahu dalam kabinet kita, ini mungkin kayu ukur yang tak kukuh, tapi kita boleh lihat. Dalam kabinet kita ada berapa orang ahli kabinet kita? Separuh daripada kabinet kita tu, mungkin Datuk Saifuddin Abdullah boleh betulkan, separuh daripada ahli kabinet kita tu semua lepasan universiti luar negara. Dan itu satu. Lebih separuh yang kita dapat maklumat, lebih separuh kebanyakan ini lepasan universiti luar negara yang ada dalam kabinet negara sekarang. Yang kedua, kita senaraikan dalam 10 orang aktivis anak muda ataupun pemimpin muda dalam negara, 10 orang. Yang kita senaraikan ada 7 orang yang kita buat kajian di peringkat studi. Ada 7 orang, Nik Nazmi, Khairi Jamaluddin, Datuk Saifuddin Abdullah. Daripada 7 orang yang berpengaruh ini, termasuk Nurul Izzah dan sebagainya, 4 orang lepaskan universiti negara, pemimpin muda. Hanya 3 orang dalam Malaysia. Lebih menarik lagi, yang dalam kabinet tu, yang universiti dalam Malaysia tu, kebanyakan dalam kabinet yang lepaskan universiti dalam negara, kebanyakannya UN. Yang bangga lah. UN. Lepas tu yang pemimpin muda pun yang dalam negara UN. UAE. UAE. Sensitif. UAE mungkin dia pergi bidang-bidang lain, profesional lain. Ada Datuk Sri Adnan. Baik. Maknanya UAE.
daripada potensi yang lahir daripada kepimpinan muda, potensi yang lahir masuk kabinet, potensi yang lahir masuk parlimen, dia kebanyakan ni mesti luar negara, UAE, sebut UAE dan beberapa universiti berpusat. Kenapa? Rupanya bila kita kenapa UM ni ada ekstra sikit? Rupanya dalam UM ni, dalam statut dia satu-satunya kampus yang dalam Malaysia yang terkait tentang academic freedom, yang jaga academic freedom UM. Dia letaklah dalam web dia ada academic freedom punya terma. Maka dia jaga. Maka kita kata mungkin sebab ini lahir daripada UM tu sedikit graduan yang berkualiti, lebih banyak daripada kampus-kampus yang lain. Maka ini menjadi kayu ukur kalau kita nak kata, kita nak buktikan memang ada masalah dengan polisi pengajian tinggi dalam negara. Saya tak tahu lah kayu ukur ni kukuh atau tidak, kita boleh nilai sendiri dan kita boleh buat kajian sendiri apa masalahnya. Dan daripada daripada metro utusan, kalau kita tengok ya, buka utusan ruangan kampus, klik kampus, kita tengok berita-berita yang keluar dalam bidang kampus, berita-berita mahasiswa, buka metro, daripada 25 berita utusan, cerita-cerita mengenai mahasiswa yang bercakap soal dasar negara, kosong. Daripada 30 berita yang keluar, semuanya tentang mahasiswa turun selamatkan bangsa banjir. Saya tak kata itu lekeh, itu perlu. Tapi apakah keseluruhan mahasiswa kita nak jadikan seperti JPA? Kita nak juga mahasiswa yang bercakap soal polisi, soal dasar. Maka daripada 30 berita tu tak ada langsung. Tapi Malaysia kini banyak lah. Sebab Malaysia kini banyak ambil cerita-cerita daripada Pro-M. Yang utusannya dia tak ambil cerita-cerita daripada Pro-M dan SMM. Dia ambil semua belah-belah sana punya cerita. Jadi tak ada lah pasal polisi. Metro lagi langsung tak ada. Yang ada metro ni, mahasiswa ditangkap di hotel berduaan. Itulah banyak metro. Tapi utusan langsung tak ada, metro pun tak ada. Daripada 40 berita, kedua-dua akhbar ni langsung tak ada menceritakan idealisme mahasiswa tentang polisi negara, kenegaraan, sains politik. Tak ada. Ini kita kata kenapa mahasiswa hari ini sangat lemah. Kita jangan salahkan mahasiswa. Kita boleh kata mungkin ada masalah pada polisi ataupun pelaksanaan polisi pengajian tinggi negara. Dan saya rumuskan apa peranan yang mahasiswa perlu buat pada hari ini. Kemuncaknya ialah yang spesifik, iaitu lahirkan satu idea baru untuk tambah nilai sistem pengajian tinggi negara. Dan idea baru ini terpulang kepada mahasiswa nak laksanakan macam mana. Sama ada nak bawa idea baru ni secara demonstrasi, sama ada nak bawa idea baru ni secara referendum, ataupun nak bawa idea baru ni masuk parlimen, terpulang. Itu kehendak mahasiswa. Yang penting akarnya, agendanya ialah idea baru untuk tangani krisis polisi pengajian tinggi negara. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Syukri atas pandangan yang kritis. Dan juga terima kasih juga kerana pujian kepada UM. Baik, kita pergi pada ahli akademik daripada UIA. Dr. Mazli, kita minta bila pandangan Dr. Mazli sendiri berkenaan apa yang berlaku dalam negara kita, berkenaan apa yang berlaku ataupun apa yang dilakukan oleh kerajaan terhadap suatu tempat yang kita namakan sebagai universiti kepada ahli akademik dan seumpamanya, seperti yang berlaku di UIA pada baru-baru ini, pergantungan Dr. Aziz Bari dan seumpamanya. Mungkin Dr. Mazli boleh komen sikit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey. Terima kasih Tuan Pengerusi yang saya hormati, ahli panel sekalian. Biasa saya jadi moderator tapi hari ni tak boleh nak usik Datuk Saifuddin dah jadi ahli panel. Dia daripada bila kita berbual dengan rakan-rakan PR di antara apa itu orang yang digeretak UPR. Nanti Rakan PR. Permanent resident. baru dapat IC. Apa ni? Bila buat dengan rakan-rakan PR dan rakan-rakan BN, kebanyakan antara pimpinan BN tak gemar berdebat, kecuali Datuk Saifuddin. Di kalangan pemimpin PR ramai yang suka berdebat. Tetapi saya cuba usik, kebanyakan mereka tanya, siapa di kalangan orang dekat BN yang kau agak takut nak berdebat?
Dia kata Datuk Saifuddin. Sebab dia berani berdebat. Jadi saya rasa kalau ada di antara orang BN yang berani berdebat, geng-geng PR tak adalah nak berani sangat. Tapi semua takut. Kecuali beberapa kerat lah. Tadi saya sempat ke bawah tengok ada majlis tahlil. Majlis apa ni, ibadat bagi rakan-rakan kita beragama Buddha. Bila cakap rakan tak semestinya saya agama Buddha kan? Tak apa ni. Rakan-rakan agama Buddha, dan saya sempat melihat kepada mereka punya tokoh yang datang tu. Saya agak dia famous macam Ustaz Zaid Ros lah dia. Ramai datang tadi. Jadi cuba tengok dia punya biografi, agak karismatik. Bagi seorang yang pendeta ataupun Sami Buddha yang mempunyai kelulusan PhD dalam Tibetan Buddhism daripada Harvard University. Okay, macam Qaradawi lah. Okay. Tak pun Qaradawi tinggal Ustaz Zaharuddin lah. Dia orang yang agak hebat, dan dekat situ satu perkara yang kita boleh katakan persamaan di dalam jiwa manusia, satu kita namakan common sense, ataupun yang siapa tu Tariq Ramadan dalam bukunya The Quest for Meaning tu kan, dia kata ada unsur persamaan dalam setiap agama, dalam setiap budaya, kerana manusia itu kan sama nalurinya. Jadi agama yang datang itu menempani manusia. Jadi ada ciri-ciri persamaan dalam setiap agama. Antara cirinya yang tadi saya nak kat bawah ialah sikap hormat kepada pendidik, hormat kepada orang berilmu. Dan orang berilmu bila dia dedikasikan dirinya untuk ilmu, sebagai gantinya masyarakat ataupun pengikut akan hormat kepadanya, kerana dia akan mengorbankan dunianya untuk ilmu. Dan dia yang gunakan ilmu untuk dunia pun ramai juga. Okay. Jadi bila cerita macam itu, saya teringat kepada apa yang berlaku sebenarnya di Malaysia. Menurut kajian oleh gerak ni gerakan kaki tangan akademik Malaysia. Jadi antara kami punya proposal yang terbaru kepada KPT ialah minta naik gaji pensyarah bagi mereka di bawah 54 ke bawah. Berbanding yang profesor semua, dia orang dah lepas threshold tu, gaji akan tinggi lah, tak risau. Tapi 54, 51, 52, 51, 45, 41 seperti saya ini, antara golongan yang kalau gajinya dibandingkan secara nisbah, kita bukan banding durian dengan rambutan, durian dengan durian di antara South Africa, Afrika Selatan dan juga India dan Malaysia, pensyarah-pensyarah di Malaysia mendapat gaji yang lebih rendah berbanding pensyarah-pensyarah di India dan juga Afrika Selatan. Apa kesan daripada ini? Kesannya ada dua. Pertamanya, kita akan dapati orang yang nak gaji lebih dan orang yang perform elok, dia takkan ambil pensyarah untuk menjadi kejayanya. Dia akan kerja Petronas, dia akan kerja oil and gas, akan kerja kepada syarikat korporat di luar. Jadi yang tinggal menjadi pensyarah adalah golongan yang cintakan ilmu. Itu bagusnya pula kan. Dan dia sayangkan kejayanya. Bila sayangkan kejaya, dia nak mengajar, dia akan risau jikalau dia hilang kejayaan tersebut. Jadi dia terpaksa conform dengan suasana yang ada untuk kekal. Dia terus mengajar, bukan kerana dia tak boleh cari kerja lain, dia boleh saja cari kerja lain, tetapi dia sayang untuk ilmu, untuk akademik, untuk apa sahaja idealisme yang dia ada. Jadi untuk arah tersebut, dia kena patuh. Jadi kalau lah arahan yang diberikan, tak boleh beri komen dekat FB dan Twitter berkaitan politik, dia akan tunduk dan patuh. Kenapa? Dia sayangkan anak murid dia. Tapi bukanlah siapa yang komen tu dia tak sayang anak murid. Dia sayang anak murid dan juga rakyat, dan juga masa depan anak muridnya. Jadi ini yang pertama. Dan yang kedua, kita dapati yang saya katakan sebagai suasana keliling, realitinya ada itu satu kelompok, tapi ada juga kelompok lain yang mengejar jawatan dan ingin kekal pada jawatan mereka. Jadi mereka juga terpaksa conform ataupun terpaksa patuh kepada realiti yang ada. Dia pula menjadi pemantau. Tengok, orang nak buat program, Datuk Saifuddin nak datang cerita tentang aku, tak boleh masuk. Sebab apa? Dia nak jaga dia punya kedudukan, nak jaga dia punya reputasi dengan apa sekalipun. Dan kesan seperti ini menjadikan kadang-kadang kalau kita nak bincang tentang polisi lah, tentang mahasiswa dan sebagainya, di kalangan ilmuwan sendiri, kenapa timbul kegerunan? Pertama, tak ada kebebasan akademik. Satu macam saya katakan tadi, ada yang nak jaga supaya dia dapat kekal mengajar, supaya dia dapat kekal di atas
aspirasi dia mendidik anak bangsa, dia terpaksalah berkorban sudut itu. Walaupun dia ada idea, walaupun dia ada punya kajian, walaupun dia ada sesuatu yang disampaikan, tetapi demi cintanya pada orang. Dan ada pula kelompok di dalam IPT yang sayang jawatan, inginkan jawatan, ingin naik dan sebagainya. Mereka pula berusaha untuk mengekang ataupun mengekalkan under siege mentality yang ada itu. Akhirnya mahasiswa ni jadi sebahagian daripada sistem tersebut. Tapi walau bagaimanapun, kita jangan lihat pada pensyarah saja dan sebagainya. Kita kena lihat pada the bigger picture. Bila sebut bigger picture ni, saya teringat kepada buku tulisan Abdul Rahman Al-Kawakibi, Taba'iul Istibdad, ni, ciri-ciri diktator. Siapa biasa dengar ceramah saya sebut benda ni. Dia ditulis penghujung kurun ke-19 dalam mengkritik kerajaan Uthmaniyah pada waktu itu. Jadi dia tulis ciri-ciri diktator, ciri-ciri kerajaan diktator ini, yang mana dia senaraikan antaranya ialah mengekang kebebasan bersuara, kebebasan politik, mengekang pendidikan dan sebagainya. Jadi kerana ini semua akan serve the purpose of diktator itu dan akan menjadikan rakyat itu tidak akan berfikir dan tidak akan dinamik. Jadi ini yang berlaku. Kalau kita lihat the bigger picture, apa yang berlaku pada hari ini? Tak, dia bukan polis datang. Saya tahu dia kan dengan budak ni, dia dah biasa kena ligan dengan polis. Jadi dengan keruk-keruk sikit dia dia fobia. Polisofobia. Tapi dia di kalangan spesies seperti Sapuan, Adam dan Syukri lah. Tegar. Anak murid saya dia tak takut macam ni. Okey. Okey. Siapa ni? Jadi bila disebut tentang benda tu, kita lihat realiti yang ada pada hari ini di Malaysia. Walaupun kita ada artikel 10 pelanggan persekutuan dan sebagainya, walaupun kita ada sudo demokrasi, sudo kebebasan, tapi dekat sana kita dapati environment yang ada tidak memberikan makna yang sebenar kepada politik yang matang. Politik baru Datuk, politik baru, politik matang, politik hujah itu tidak subur. Kenapa? Adanya kegeronan, under siege mentality. Bukan hanya sekadar pensyarah, bukan hanya sekadar mahasiswa, malah rakyat secara umumnya. Bila sebut tentang rakyat, kita jangan pandang rendah. Kita nampak mahasiswa perlu bersuara apa, kita pandang rendah, tak ada lain. Tidak. Kalau kita lihat kepada penulisan Antonio Gramsci di dalam Prisoner's Notebook Prisoner's Note. Ni ramai geng-geng sosialis mesti ingat. Dia Syed Kutub sosialis Gramsci Apa dia kata setiap manusia itu ada potensi untuk menjadi intelek. Setiap orang ada akal untuk fikir. Tetapi jikalau rejim itu menutup ruang-ruang untuk mereka berfikir, untuk mereka mendapat maklumat yang sama rata, untuk mereka bersuara, untuk mereka mendapat maklumat yang sama dan menerima semua pandangan atau mendengar semua pandangan dan memperimbangkan, akhirnya bakat untuk menjadi intelek itu akan disekat. Dan jikalau adanya ruang untuk berfikir seperti ini, hatta kalau kita lihat seorang penjaga toilet itu pun, dia akan boleh berfikir. Jadi pendidikan, termasuk dalam pendidikan je kebebasan media. Jadi kalau kita nak bincang tentang pensyarah, IPT dan sebagainya, pada saya kita kena lihat pada bigger picture. Ruang demokrasi yang benar-benar matang, ruang demokrasi yang benar-benar viable itu perlu ada. Sebelum kita nak bicara tentang IPT ke, pensyarah ke, apa dan sebagainya, itu perlu ada dulu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada Masjid di atas ulasan ini. Tempat ada dikosong ke depan tu, boleh penuhkan ke depan. Baik, kita teruskan lagi. Biasa Dr. Mazli yang jaga masa orang kan, dia jadi moderator, dia jaga masa. Kami dia tak jaga masa kan. Bukan tak jaga, terlebih sikit. Okey. Kita terus pada panel yang keempat, iaitu Datuk Saifuddin. Dr. Mazli pun ada sentuh tadi tentang politik baru, politik matang. Ini juga yang biasa yang Datuk Saifuddin sebutkan, ataupun kita biasa tengok ataupun lihat Datuk Saifuddin ini ada beberapa kali berbeza pendapat kerana politik matang saya katakan tadi. Jadi mungkin Datuk boleh ulas sikit apa kita katakan sebagai pandangan Datuk, keazaman Datuk tentang politik negara kita sendiri.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara ahli-ahli panel dan saudara yang dikasihi sekalian, inilah bila dah masuk 5 series ni dia lain sikit, dia punya opening tu lain. Oh, 4 series. Ya, cuma Dr. Mazli malam ni you memang lain daripada yang lain. Tak, dia selalu si orang, dia jadi moderator baru dia rasa penyakit duduk sebelah. Pertama, dia kalau sebenarnya jaga masa orang, betul lah saudara fungsi. Bila sampai masa dia tak jaga juga masa. Patut dia suruh berhenti tadi. Dia tak berhenti. Saja nak tengok. Oh, tengok. Tapi saudara perasan tak, semua ahli panel termasuk fungsi namanya bermula dengan S, kecuali seorang saja. Memang you spesies yang tak moderate lah. Saudara pengurusi tanya saya tentang politik baru ni, pandangan saya berbeza. Tak ada. Sebenarnya bukan pandangan saya berbeza dengan orang. Orang tu salah. Sebab saya yakin saya betul. Ya. Dan tak ada itu. Pada saya lah sebenarnya. Tak moderate tu. Sebenarnya pada saya yang paling mustahil ialah kita negara memerlukan satu, saya gunakan kalau dalam bahasa Inggeris tu a new conversation. Itu sebenarnya. Atau satu bentuk diskusi baru. Dan saya selalu guna perkataan baru tu bukan apa, kerana saya tak nak define, kerana itu akan mengongkong pemikiran. Walaupun saya ada, misalnya bila saya tulis politik baru sebagai buku saya tahun 2008, saya adalah pandangan saya tentang integriti, tentang governance, ya, tentang inovasi demokrasi, tentang pemikiran politik yang progresif. Saya ada pandangan saya tentang hal itu. Tetapi pada saya itu nombor 2. Yang lebih mustahaknya ialah kita perlu suatu bentuk diskusi baru dalam banyak hal atau dalam semua hal di negara ini atas 2 sebab. Pertama ialah, atau sekurang-kurangnya atas 2 sebab, ya. Pertama ialah kerana terlalu banyak perkara yang telah dipolitikkan sehingga yang bingung bukan saja mahasiswa tapi semua orang, termasuk yang mempolitikkannya. Dalam zaman kita menanti tarikh pilihan raya sebagai umumnya, ya, saya ditanya oleh setengah-setengah kawan yang bukan orang politik, ya, dan pada saya soalan-soalan itu sangat sangat tepat dan menyebabkan kita berfikir, ya. Dia tanya soalan yang macam-macam cara, tetapi bottom line dia lah, dia kata, Din, you orang ni dah lupa ke yang you sebenarnya tugas you, your main responsibility ialah servis kepada rakyat? Saya kata, tak lupa. Tak, dia kata, you kata tak lupa, tapi kami lihat macam you orang dah lupa dah. Sebab seolah-olah, ini kalau saya guna ayat yang seorang kawan saya itu dan saya ulang dalam artikel milenial saya insyaAllah hari Isnin ini, you have been politicizing, pensyarahkan almost everything and everyone. Dan saya fikir kenyataan dia itu ada banyak kebenarannya, ya. Kemudian politik kita pula terlalu adversarial, ya. Pantang orang berbeza maka mesti bermusuh dan sebagainya. Sebab yang kedua ialah banyak diskusi tentang banyak perkara itu sudah hilang dia punya arah, ya, sehingga kita seperti tidak kenal lagi yang mana benar, yang mana tidak benar. Sehingga kita telah salah pun kita tetap mengatakan kita masih betul. Dan ada kalanya kita telah membetulkan yang kita salah pun kita kata kita case UKM4, ya? Bila Khairi Jamaluddin, Gan Peng Siu dan saya buat kenyataan, cukuplah keputusan mahkamah ialah 21
memihak kepada UKM4. Kita tak perlu lagi kita tak perlu lagi appeal kes ini. Tetapi bos-bos kami membuat keputusan untuk appeal, ya. Dan kita kata ini nanti akan backlash, ya. Dan memang benarlah, akhirnya daripada 2-1 jadi 5-0. Bukan keputusan yang memihak kepada pasukan yang kuat seperti Liverpool. Justru saya kata itu yang memberanikan untuk kita bincang soal politik baru ini. Pada saya beginilah, dua. Satu, masing-masing akan ada idea, macam yang saudara Syukri sebut, idea baru untuk dibawa. Yang kedua ialah, kalau saya kebetulannya dalam kerajaan dan kebetulannya dalam jadi timbalan menteri dan kebetulannya menjaga semua mahasiswa, termasuk yang suruh saya letak jawatan adalah mahasiswa saya. Kalau saya boleh guna bilik ini sebagai analogi, pada saya gunakan politik baru supaya kalau boleh bilik ini lebih besar dari bilik ini, ya. Kalaupun bilik ni tak boleh lebih besar, sebab apa lebih besar? Lebih ramai orang boleh berpartisipasi, lebih ramai orang boleh hadir. Okey. Kalaupun tak boleh dibesarkan bilik ini, jangan dikecilkan. Biar bilik ini sebesar ini juga. Kalau boleh, ditambah kerusi. Ya, kalau boleh, dijadikan lebih selesa. Dan kalau ada yang nak mengecilkan, yang nak mengacau dan sebagainya, yang itu kita tolaklah mereka keluar. Ya. Saya tak kata undi, ya. Saya kata tolak. Maksud saya ialah jangan benarkan ada unsur-unsur yang cuba menyekat kebebasan, yang itu pada saya secara mudahnya. Dan kalau boleh saya respon sedikit tentang beberapa perkara yang ditimbulkan tadi. Kalau ada satu perkataan yang boleh mewakili perasaan saya dan jawapan saya, ialah soal ruh universiti itu yang sebenarnya sudah seperti tiada lagi. Macam kes Aziz Bari, saya telefon kepada rektor, saya kata, kenapa gantung? Dia kata adalah alasan dia. Jadi saya kata dia sedang disiasat di luar, dan siasatan itu belum habis lagi. Bila dia kata kena siasat, saya kata okeylah, kalaupun dia nak siasat, tapi tak perlu gantung sebab ada pilihan, ya. Boleh siasat tanpa gantung. Sebab saya kata ini bukan kes jenayah. Kalau kes jenayah yang boleh menyebabkan, kalau lepaskan Aziz Bari masuk universiti kan ditangkapnya, diterkamnya orang dan sebagainya, itu lain soal, ya. Jadi alhamdulillah, maka kes itu berubah sikit jadinya. Aziz kemudian ditarik balik gantungan, dia cuma disiasat, tapi selepas itu Aziz membuat keputusan untuk membawa diri. Itu bahasa muluknya, dia membawa diri. Tetapi pada saya ini suatu kes yang tidak sepatutnya berlaku. Sebab pada pandangan saya, tanggungjawab universiti ialah antara lain membela kebajikan stafnya, pekerja, pentadbir atau pensyarah. Kalau seorang pensyarahnya didakwa di mahkamah, pada saya universiti itu sepatutnya bertanggungjawab menyediakan bantuan guaman kepada pensyarahnya. Kalau salah, didapati bersalah universiti, bantu dia untuk appeal. Lepas itu kalau bersalah juga, itu buang kes. Habislah cerita universiti. Because you have that moral responsibility. Sebab dia staff you. Selagi dia tidak bersalah, dia adalah staff you. Sama je dengan kes-kes yang lain. Sama je. Ya, mungkin analogi saya tak begitu baik. Staff you masuk hospital, dia ada masalah, dia masuk hospital, dia warded, maka tanggungjawab dia adalah menjaga kebajikan dia. Sebab dia adalah staff you. Jadi kalau kita boleh melihat sesuatu perkara itu dengan mata yang lebih jelas, dengan pandangan alam yang lebih murni, saya fikir diskusi baru itu akan dapat disuburkan dengan cara yang lebih baik lagi. Terima kasih. Setelah fungsi, sebelum Dr. Mazdi suruh saya berhenti, terima kasih kepada di atas komentar yang diberikan. Rupanya sepatutnya universiti yang sediakan peguam, kan? Bukannya gantung dan sebagainya. Apatah lagi kepada mahasiswa. Baik.
soalan yang kedua, tadi saya cuba untuk menyentuh ataupun apa yang telah dikomen oleh saudara Syukri tentang keterlibatan mahasiswa dalam pilihan raya umum. Mahasiswa ada idea nak bawa macam mana, mungkin berbagai terjalan, mungkin juga ke bawah-bawah ni ke parlimen. Dan juga gembar-gembor sebelum ini dah bising kata mahasiswa nak bertanding seumpamanya. Baik, untuk pusingan kedua, soalan ni sama saja kepada empat-empat ahli panel. Apakah mahasiswa perlu bertanding dalam pilihan raya umum? Apa pandangan semua ahli panel? Dan itu saya menjemput saudara Safwan dan seterusnya diusuli dengan ketiga-tiga ahli panel yang lain. Okey, terima kasih. Syis buat tanya, apakah mahasiswa perlu bertanding? Padahal dia duduk bergaduh baru ni dalam talk show di Mock TV dengan student UiTM. Dia pertahankan mahasiswa ke arah itu. Ya, saya pun mengiyakannya. Syukri pun dah sebut tadi, dah macam-macam mekanisme kita buat, dah dituduh pun macam-macam. Kalau bahagian kita demonstrasi, mestilah akan timbul sahaja perkataan-perkataan dia orang ni tak exam ke, tak study ke, tak masuk kelas ke. Tapi bila dia orang boleh buat demonstrasi pecah Datuk Saifuddin, dia orang boleh buat demonstrasi bantah bersih, dia orang boleh buat demonstrasi apa ni untuk isu, contohnya isu Palestin, boleh pula ada masa kan. Tak pula dia orang ni kata tak ada masa untuk buat semua tu. So ruang tu kita dah guna, dan ruang tu pun kita dah penuhi semuanya. Sohakam pun kita dah gunakan sebaiknya. Kali ni Sohakam pun siap jemput SMM datang untuk inilah hadir laporan tahunan Sohakam. Tak pernah dalam sejarah lagi Sohakam bagi SMM. Ini satu pengiktirafan bagi student movement. Saya pun sempat tengok satu apa ni tesis latihan ilmiah daripada UiTM. Petang tadi saya tengok mengenai apa ni sejauh mana penglibatan anak muda dalam pilihan raya kampus di UiTM, di UTM Skudai, di UTM Skudai. Rujukan utama juga adalah SMM. Ini latihan ilmiah ni. SMM jadi bahan rujukan. Itu pun satu pengiktirafan. Okay, saya nak ambil contoh dalam isu di Malaysia ni. Nak bagi gambaran umum. Kalau kita tengok di luar, di UK, di US, ya, mahasiswa mereka boleh terlibat aktif dalam sistem politiknya. Kalau macam di UK tu ada apa ni, Labour Student, Parti Buruh tu bahagian student khusus untuk move campaign student. Dan mereka juga bawa isu-isu rakyat bersama-sama dengan Parti Buruh, Parti Induk mereka. Itu politik yang mereka dah mulakan dulu. Dan sekarang kita dengar mula dengan tubuhnya Mahasiswa Keadilan, kemudian terbaru diikuti dengan Kelab Penyokong BN. Itu pun KJ yang tolong lancarkan, dan dia yang tolong isytiharkan Kelab Penyokong BN kan. Saya pun jangka, yelah nama pun Kelab Penyokong, kalau dah disokong BN, patutnya dia geng ni yang keluar pergi tahu sokong. Ni KJ yang kena bagi tahu kami ada penyokong. Jadi saya pun pelik, dan kita pun tunggu apa agenda, siapa pengurusi dia, apa agenda Kelab Penyokong BN ni, mahasiswa BN ni. Kenapa IPTA saja tak masuk IPTS? Betul tahu? Dia Datuk Belas sikit depan. Tak ada, kita pun duk tunggu-tunggu apa agendanya. Barangkali mereka pun cetuskan idea yang sama. Mahasiswa dah tiba masanya involve dalam PRU, involve dalam sehingga ke Dewan Rakyat. Sebab tugas mahasiswa bukan sahaja belajar, itu pun kita dah clear semua. So saya ambil contoh di Palestin. Di Palestin mereka ada satu apa ni agenda di bawah Forum Pemuda Syarat, tak tahu kot, Datuk Mazli tahu, yang mana pelajar sekolah 16 tahun jadi Datuk Bandar selama 2 bulan. Latihan je lah, pelajar sekolah jadi Datuk Bandar, diberi kebenaran jadi Datuk Bandar
selama 2 bulan. Tapi ialah peruntukannya dihadkanlah lebih kurang RM75 ke bawah je boleh luluskan peruntukan. Tapi itu latihan, katanya tujuannya adalah melibatkan golongan muda dalam pentadbiran. 25 Ogos 2012 ada dalam Google research. Di Palestin tengah duk perang, tengah duk ni, dia orang pun boleh mengalu-alukan penglibatan anak muda dalam pentadbiran. Ini yang kita nak, ini yang kita nak tengok Malaysia maju ke hadapan dalam isu ni. Dan mahasiswa saya kira perlu lebih matang dan bawa pemikiran-pemikiran baru. Tak tahulah sama ada aspirasi ini mereka ni ada agenda ataupun tidak untuk bawa ke dalam PRU 13, melainkan tubuh ni kelab menyokong sajalah tadi. Okey, baik. Kita tengok kalaulah kita singkap, ramai juga yang bagi kritikan mahasiswa ni kenapa sampai nak masuk PRU. Sebab apa? Zaman 60-an dulu Student Union yang besar peranannya sampai bawa bas sendiri pergi roadshow ini, pergi roadshow sendiri, duit pun boleh collect daripada student semua. Mereka ni ditawarkan untuk bertanding tapi mereka tolak. Itu terpulang pada mereka. Tapi politik hari ni kita nak katakan mahasiswa perlu serius dan kita ada agendanya, SMN ada agendanya untuk kita bawa ke dalam agenda PRU 13. Antaranya yang kita bersama juga dengan mantan-mantan aktivis student yang mereka juga cakna dengan isu student. Kita dah bincang dan akhirnya kita dapat keluarkan satu resolusi bahawasanya kita bukan sahaja tuntut nak masuk PTPTN. Bukan tu je. Bahkan yang lebih besar adalah kita tengok isu polisi pengajian tinggi itu yang lebih besar, yang mana yang Dr. Mazli pun dah cerita, Datuk pun dah cerita. Universiti still tak ada roh yang sebenarnya institusi akademik sebagai institusi akademik yang bebas sebebas-bebasnya, seperti mana yang Prof. Abu Hassan selalu sebut. Universiti mestilah satu institusi yang mempunyai kebebasan mutlak. Itu ayat dia. Saya tak erti dah sebut macam dia kan, dengan suara semangat dia. Tapi itu hakikatnya. Dan mahasiswa pula, kalau hari ini kita kata mahasiswa involve, ataupun kita katalah hari ni kita dengar pengumuman Khalid Nordin, Datuk Seri Khalid Nordin, dia yang umum tiba-tiba mengumumkan mahasiswa boleh jadi calon PRU tanpa ada angin-angin mana pun yang kata mahasiswa ni nak tanding ke apa. Sebelum kita umum pun kita nak tanding. Sehingga sekarang ni kita tak umum lagi lah. Kita bagi gambaran, kita bagi bayang-bayang kawasan mana, sudah tentu bukan Temeloh lah. Itu pun satu penghormatan kita pada orang yang kita rasa kita sanjung. Ini sanjungan mahasiswa kepada ahli-ahli akademik, kepada politician yang mana kita rasa mereka ni ada roh perjuangan yang kita rasa jelas dengan rakyat ni bagaimana, dengan mahasiswa ni macam mana, dengan kerajaan bos dia pun macam mana. Kita tahu dan kita kenal orang. Dan itu yang kita rasa kali ini mahasiswa berdepan dengan PRU 13, agenda kita mesti lebih daripada yang sebelum ini. 2008 mahasiswa tubuhkan parti mahasiswa negara, tapi dia anggap nyamuk. Bulletin TV3 kan, ada sahaja yang pihak-pihak yang nak mengacau agenda PRU, pihak masa PRU 12. Tapi kita kata kali ini kami bawa agenda, ada agenda yang kami sedang bawa. Dan itu yang kita nak rakyat sedar bahawa di kalangan pensyarah-pensyarah mahasiswa, anak-anak mereka di universiti masih terkongkong dengan apa yang ialah kita kata kerajaan laksanakan hari ini. Sehingga hari ini, kalaupun dah dipindahkan akta untuk membebaskan mahasiswa masuk dalam bidang politik, tapi masih ada lagi mahkamah universiti yang terlalu bias. Hakim yang baca pertuduhan, hakim juga yang buat penilaian, hakim juga yang akhirnya akan dengar rayuan balik. So itu yang kita rasa tidak adil bagi mahasiswa, termasuk saya and the gang lah yang kena dengan mahkamah universiti. Kita rasa itu pun satu metod yang bukan setakat isu politik tadi, mahasiswa tak bebas berpolitik, bahkan banyak lagi perkara lain. Masuklah isu ahli akademik pun tak diberikan kebebasan, sedangkan perkara itu pun dah dijamin, dah disebut pun dalam deklarasi kebebasan akademik peringkat antarabangsa sekalipun. Dan itu yang kita rasa
mahasiswa kali ini bawa dengan agenda yang lebih jelas. Kita nak mahasiswa mesti didengar suaranya sehingga ke parlimen. Macam mana caranya? Mungkin antaranya adalah bertanding PRU ataupun terpulang pada mana-mana kesedaran, mana-mana parti politik. Ini pun kita cabar mana-mana parti politik. Kalaupun sekarang ni ada wakil artis boleh jadi senator, kalaupun ada yang wakil OKU boleh jadi senator, mahasiswa kenapa tidak? Mereka pun boleh mewakili kelompok mahasiswa bercakap dalam dewan yang lebih kita rasa berautoriti untuk buat keputusan besar. MPPK baru-baru ni jumpa Datuk Saifuddin, jumpa PM Najib. Yang baru-baru ni kita dengar kawan-kawan kita MPP di UM, bila jumpa je PM, Datuk, kita besar isu kita mahasiswa ni, antaranya adalah isu wifi. Isu wifi ini realiti yang berlaku. Kawan kita yang sebut, dia tolong sampai kepada Perdana Menteri. Elok sangat. Mahasiswa setakat bincang isu wifi, isu bas lambat. Ini kita rasa mentaliti yang kita rasa kita perlu ubah daripada sekarang. Ya, mungkin ada ramai kalangan aktivis-aktivis mahasiswa menyebut bahawa mahasiswa belum bersedia. Yalah, tapi kita ke arah itu. Kita perlu bersedia sehingga daripada sekarang, dan kita lah perlu sebarkan supaya mahasiswa bersedia dengan agenda yang lebih besar, yang lebih serius. Kalau tidak, sampai bila? Contoh isu PTPTN, kita pun mengharapkan kerajaan yang dengar betul, sehingga kerajaan umumkan. Saya tak tahulah PM ni boleh umumkan diskaun 10% ni daripada hadiah siapa sebenarnya, Datuk? Sebab apa? Sebab kita tahu idea sidang meja bulat KJ Khairi Jamaluddin, idea dia meresolusikan mansuh kadar faedah 1% je. Tapi PM boleh umum diskaun 10%. Jauh daripada apa yang KJ minta, yang bayar sekaligus diskaun 20%. Ini jauh daripada apa yang pemuda-pemuda BN buat. Dan ini yang kita rasa, adakah Perdana Menteri pun terkesan dengan apa yang mahasiswa buat? Tapi kita pun tak boleh bagi jaminan dengan hanya sekadar kita demonstrasi kita akan desak ni. Maksudnya kita nak sebenarnya bukan masuk PTPTN pun, kita nak diskaun je. Sebab tu kerajaan umum diskaun. Tak, memang kita nak masuk dan kita ada agendanya, kita ada solusi. Dan itu yang kita rasa mahasiswa sekarang berdiri atas politik idea, bukan sekadar menjadi pembangkang yang baik. Bukan sekadar menjadi pembangkang yang baik yang boleh membangkang segala apa yang kerajaan buat dan menolak segala apa bentuk kezaliman yang kerajaan buat dan menyokong segala apa yang Pakatan Rakyat buat. Kita pun kritik Pakatan. Saya sebut tadi, kes pengantungan tu tak cukup kerajaan buat, Pakatan di Kedah pun buat pada kita. Jangan lupa 5 Queen, 5 orang kawan-kawan kita di Queen digantung juga kerana hasil daripada kerajaan negeri Kedah di bawah nasihat MB Kedah menggantung kawan kita 5 orang daripada ini, asalnya 6 orang, seorang sempat habis belajar, 5 orang kena gantung. Kesnya buat demonstrasi, kesnya tak puas hati dengan yuran Queen yang sehingga sekarang pun kita rasa masih ada isu. Ni sebenarnya kita patut sedarkan kawan-kawan aspirasi di bahagian Kedah. Dia orang ni patutnya kena buat demonstrasi kritik kerajaan Pakatan Rakyat Kedah. Sebab kita tahu yang mana ada isu, yang mana mahasiswa perlu cakna, iaitu agenda tegakkan kebenaran itu. Kita rasa mahasiswa kena kritis, lantang bersuara. Itu yang sampai kita pun pergi Pejabat Agung, kita serah memo, kita jumpa Datuk Seri Anwar sendiri, minta supaya nasihat MB Kedah. Ini kita rasa tak ada ataupun tak sempurnanya kedua-dua pihak dalam hal ini. Dan itulah, atas dasar itulah kita rasa mahasiswa perlu involve sehingga ke masuk Dewan Rakyat. Dan caranya mungkin bertanding atas tiket bebas, ataupun mana-mana parti politik nak bagi laluan kepada mahasiswa untuk bertanding, kita alu-alukan, tak ada masalah. Contohnya Datuk Saifuddin bagi laluan kepada mahasiswa, contohlah contoh. Ataupun pulang, kita pun masih lagi dalam peringkat akhir ni. Kalau ada
ruangnya, maka mahasiswa pasti akan mencabar mana-mana pihak. Dalam PRU 13 ni tak kira kerajaannya, PR-nya, kita tengok ruangnya sama-sama ketat sekarang ni, dan kita rasa mahasiswa perlu bertindak lebih matang, wajar ke arah apa yang sedang mahasiswa bawa sekarang. Itu yang kita mahukan. Itulah agenda mahasiswa hari ini. Sekian terima kasih.